Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'd. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini seperti yang kita rancangkan, Allah memberikan keizinan dengan rahmat Allah, dengan hidayah dan taufik daripada Allah. InsyaAllah pagi ini kita akan membuat ulang kaji surah yang ke-19 mengikut susunan surah-surah di dalam Al-Quran, iaitu surah Maryam. Surah Maryam. Surah Maryam, surah yang mengandungi 98 ayat. Surah Maryam adalah surah yang berada, sekejap ya. Okey, surah Maryam adalah surah yang berada pada juzuk yang ke-16. Juzuk yang ke-16. Jadi hari ini kita dah masuk surah-surah yang berada pada juzuk yang ke-16. Selain daripada surah Maryam, adanya surah Taha. Okey, surah Maryam, kalau kita nak rujuk keseluruhan, itu 98 ayat di dalam Al-Quran, kita boleh rujuk muka surat 305 sehingga muka surat 312 di dalam mushaf. Okey. Apa itu Maryam? Maryam, kita sudah sedia maklum, iaitu salah seorang manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, salah seorang manusia yang mulia, salah seorang ahli syurga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Surah Maryam ini kenapa dinamakan dengan surah Maryam? Sedangkan dalam kisah ataupun dalam surah Maryam ada kisah Nabi Allah Zakaria alaihi salam, ada kisah Nabi Allah Yahya. Bahkan permulaan surah Maryam ni kita akan temui Allah menceritakan kisah Nabi Zakaria yang berdoa kepada Allah, kemudian dapat anak namanya Yahya, bermula daripada ayat nombor 2 sehinggalah ayat nombor 15. Namun begitu, tidak diletakkan surah itu dengan nama surah Zakaria, tidak juga nama Yahya, tetapi Allah memilih untuk diletakkan nama Maryam sebagai nama surah. Okey. Para ulama menyebutkan kenapa surah itu dinamakan Maryam. Allah nak memberi tumpuan kepada apa? Sudah pasti kisah Maryam. Apabila kita sebut kisah Maryam, maka ia akan dikaitkan dengan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Jadi dalam surah Maryam ini, surah yang Allah ceritakan kisah Maryam bermula daripada ayat nombor 16 sehinggalah ayat nombor 30, sehinggalah ayat nombor 38, iaitu digabungkan cerita Maryam sehinggalah cerita Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Walaupun nama surah tu Maryam, tapi ia dikaitkan juga penekanannya kepada Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Okey, itulah penerangan ringkas tentang penamaan surah
penamaan surah itu sebagai Maryam. Okey, mesti ada lagi perkara-perkara lain yang Allah nak kita cari, kita gali lagi tentang Maryam ini. Mesti ada sesuatu perkara lain yang lain yang Allah nak kita dapatkan tentang Maryam. Kalau tentang Maryam berkaitan Nabi Isa itu sudah pasti, ya, sebut Maryam dikaitkan dengan Nabi Isa. Tapi apakah lagi kaitannya dengan Maryam? Baik, tuan-tuan yang Allah rahmati, yang Allah kasihi, sahabat-sahabat, Maryam ini kalau kita ambil surah-surah lain lah, kita dapati Maryam ni ada banyak pujian yang Allah telah berikan kepada Maryam alaihi salam. Contohnya, kita pernah belajar sesi ulang kaji dulu waktu kita belajar surah Ali Imran, surah yang ketiga dalam Al-Quran. Maryam ini dia dia termasuk dalam manusia pilihan Allah, manusia yang disucikan oleh Allah. Lepas tu kita jumpa Maryam ni Allah Ta'ala sebut manusia yang Allah istafaki wa tahharaki. Itu dekat surah Ali Imran ayat nombor 75. Maknanya Allah yang telah memilih Maryam, Allah yang telah mensucikan Maryam. Okay. Kemudian dalam suratul Al-Ma'idah yang telah kita lalui sebelum ini, tuan-tuan dapatkan ayat nombor 75, ayat nombor 75, Allah menggelarkan Maryam ini sebagai seorang yang amat benar, disebut dengan istilah siddiqah. Siddiqah, seorang yang amat benar. Justru itu dalam surah Maryam ini Allah Ta'ala juga ingin kita semua melihat kepada perihal Maryam. Okay. Terutama Maryam dengan kisah anaknya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Okay. Kita terus pergi kepada ayat nak dapatkan kisah Maryam, yang kita nak cari di manakah ayat yang ada menyebut kalimah Maryam, perkataan Maryam, mim, ra, ya, mim. Kalimah Maryam yang menjadi kepada sumber nama surah ini, maka kita kena terus pergi kepada ayat yang ke-16. Ini bermakna ayat yang ke-16 inilah kita akan menemukan kalimah Maryam. Okey. Tuan-tuan, sebelum saya lanjutkan, dalam surah Maryam ini, kisah Maryam, cerita Maryam ini, kita boleh bahagikan kepada 3 fasa. Kisah Maryam ni, kita boleh bahagikan kepada 3 fasa penceritaan Maryam dalam surah Maryam. Okey, fasa yang pertama. Fasa yang pertama adalah ayat 16 sampai 22, iaitu fasa Maryam didatangi oleh malaikat Jibril buat kali yang pertama. Okey, masa ni Maryam dapat berita gembira, dia nanti akan dapat seorang anak. Okey, namanya Isa. Okey. Kemudian fasa yang kedua adalah fasa Maryam sudah pun mengandungkan Nabi Isa, kemudian Maryam melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Itu adalah fasa yang kedua, bermula ayat 24 sehingga ayat nombor 26. Kemudian fasa yang ketiga adalah fasa Maryam alaihi salam, dia bawa balik
bayinya iaitu Nabi Isa balik ke kampung halamannya, balik ke rumah ibu dan bapanya. Ia bermula ayat 26 sehingga ayat nombor 33. Okay, itulah pecahan-pecahan cerita Maryam di dalam surah Maryam. InsyaAllah kita cuba membaca ayat itu secara ringkas. Okay. Kita mulakan ayat yang ke-16 dan 22. Pasal yang pertama, iaitu Maryam didatangi malaikat Jibril, kemudian masuk kepada fasa kehamilan. Okay, kita tengok kisah Maryam ni. Okey, ayat yang ke-16. Okey, ayat 16 ni adalah permulaan kita menemukan kisah Maryam. Dan kita kena ambil perhatian ayat-ayat yang kita nak baca ini kerana ia dapat memberikan kita gambaran awal apakah perbincangan surah Maryam ni. Apa objektif surah Maryam yang 98 ayat. Kita tak sempat untuk baca 98 ayat dalam tempoh 40 minit, 45 minit ini untuk cerita kesemuanya. Tetapi kita cuba dengan menggunakan pendekatan mencari maklumat dekat nama surah itu, moga-moga dapat memberikan kita rumusan kepada perbincangan surah Maryam. Baik, ayat yang ke-16 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa dzkur fil kitabi Maryam. Ceritakanlah tentang dalam kitab Al-Quran perihal Maryam. Perihal Maryam ketika mana dia membawa dirinya, dia jauhkan dirinya daripada keluarganya di sebuah tempat di sebelah timur. Maksudnya Maryam ni dia telah mengasingkan dirinya daripada keluarganya untuk dia fokus kepada melakukan ibadah. Okey. Kemudian Maryam pun dia pun buatlah satu tabir untuk melindungi dirinya daripada mana-mana manusia. Okey, ayat nombor 17 Allah Ta'ala sebut masa dia letakkan tabir untuk dia fokus kepada berzikir, untuk fokus dia untuk dia beribadat tu, Allah datangkan kepadanya malaikat Jibril. Masa malaikat Jibril datang itu, malaikat Jibril menyerupai seorang lelaki yang sempurna. Maknanya waktu Jibril datang, Jibril datang dalam keadaan tidak rupa asli lah. Tidak bersayap, tetapi menyerupai seorang lelaki. Manusia lah, menyerupai manusia. Okay. Kemudian apa yang berlaku kepada Maryam? Ayat nombor 18, Maryam cepat-cepat dia minta perlindungan kepada Allah. Sebab apa? Sebab masa tu Maryam berseorangan. Tiba-tiba datang pula seorang lelaki. Jadi terkejut Maryam ini, cepat-cepat dia minta perlindungan kepada Allah. Dia menyebut nama Allah iaitu Ar-Rahman. Dia kata, Qalat, inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maryam kata, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pemurah sekiranya engkau seorang yang bertakwa. Sebab Maryam terkejut, muncul seorang lelaki di depan dia. Kemudian malaikat tadi tu, iaitu malaikat Jibril itu, dia pun menenangkan Maryam. Okey, dia jelaskan kenapa dia datang. Ayat nombor 19 ni. Ayat 19 ni tuan-tuan penting juga supaya kita nak tahu tujuan surah tu. Dia kata, Innama ana rasuli rabbiki li'ahaba laki ghulaman zakiyya. Dia kata apa? Sesungguhnya aku ni utusan Allah.
Aku utusan Tuhanmu untuk memberikan kepada kamu seorang anak lelaki yang suci. Ghulaman, seorang lelaki, budak. Zakiya, yang suci. Okey, ayat 19, Malaikat Jibril memberitahu dia datang kerana nak mengurniakan li'ahabalaki, untuk mengurniakan kepada Maryam seorang anak lelaki. Okey, tuan-tuan kena ambil perhatian ayat nombor 19 ni. Okey, maknanya malaikat kata, aku datang, aku ni pesuruh Allah. Kenapa aku datang? Aku nak beri kepada engkau seorang anak lelaki. Okey, maknanya siapa yang nak berikan Maryam tu dapat Nabi Isa? Allah yang beri kepadanya. Bukan sebab Maryam itu sendiri ada kuasa untuk mengandungkan Nabi Isa, tidak. Tapi adalah pemberian Allah kepada Maryam. Okey, ayat nombor 20, Maryam cepat-cepat dia cakap. Dia kata, aku ni, dia kata, aku, macam mana aku boleh dapat anak? Sedangkan aku tak pernah pun disentuh oleh mana-mana lelaki. Bahkan aku bukan seorang perempuan jahat yang melakukan perbuatan sumbang sehingga aku boleh mendapat anak walaupun tanpa suami. Maryam menyatakan dirinya. Lepas tu, Malaikat Jibril cakap lagi. Malaikat Jibril jawab kembali apa yang Maryam telah sebutkan. Kata Malaikat Jibril, Qala kadhalik, Qala rabbuki huwa alayya hayyun. Malaikat Jibril kata, Allah Ta'ala ni, dia cakap, nak bagikan engkau ini seorang anak, walaupun kau tanpa suami, walaupun kau tak pernah disentuh oleh lelaki, Allah nak buat perkara itu, Allah terlalu apa? Terlalu mudah. Malaikat Jibril, dia sampaikan, Allah bagi tahu ni kat engkau ni, untuk bagikan kau anak ni, senang je. Bagi Allah tu terlalu mudah. Hayyun. Okey. Kemudian kemudian Malaikat Jibril ni dekat ayat nombor 21 surah Maryam, dia bagi tahu kenapa kau nak dapat anak ni. Maksudnya apa hikmah engkau akan dapat anak ni. Ayat nombor 21. Okey, dia kata walinaja'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna. Okey, ada dua tujuan. Tujuan pertama, malaikat kata kau dapat anak ni adalah untuk satu tanda kepada manusia. Okey, ada satu tanda kepada manusia. Tanda apa? Tanda tu untuk apa? Ayat tu satu ayat, satu tanda tu untuk apa? Adalah untuk menunjukkan tentang kekuasaan Allah. Kehebatan Allah. Maksudnya nanti kau dapat anak tu, macam mana kau boleh dapat anak tanpa suami, kau tak pada sentuh oleh mana-mana lelaki, tapi kau boleh anak. Anak tu menjadi tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian, anak tu pula menjadi satu tanda Allah itu bersifat rahmat. Memberi rahmat kepada kamu. Okey. Kemudian, malaikat kata apa? Engkau dapat anak ini satu perkara yang memang Allah telah tetapkan. Memang Allah telah letakkan dalam suratan, dalam takdir, engkau memang akan memperolehi seorang anak walaupun engkau tiada suami. Okey. Kemudian Maryam pun selepas itu dia pun menghamilkanlah Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Dia bawa diri dia lebih jauh lagi daripada keluarganya. Okey, kemudian masuklah kepada fasa yang kedua, iaitu Maryam dia melahirkanlah siapa? Melahirkan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Tapi saya tidak membaca ayat dia
kerana kita nak jimatkan waktunya. Okey, tapi fasa yang kedua ni, tuan-tuan, seperti yang saya katakan tadi, masa dia nak melahirkan anak ni, tuan-tuan kena baca ayat 24 sampai 26. 24 sampai 26. Okey. Kemudian Maryam alaihi salatu wassalam, cerita dia, kita pergi kepada fasa yang ketiga, iaitu Maryam dia balik membawa anaknya itu ke kampung halamannya yang bermula daripada ayat nombor 27 sehinggalah 33. Jadi apabila dia balik bawa anak dia, sambil dukung anak dia tu, kaum orang kampung dia tu apa? Orang kampung dia tu adalah Bani Israel lah. Mereka mengatakan, mereka kecam Maryam ni. Mereka kata apa? Ya Maryam, engkau ni dah buat satu perkara yang mungkar ni. Engkau buat kerja yang tak elok ni. Sebab apa? Sebab macam mana Maryam boleh dapat bayi, dapat anak sedangkan dia tak ada suami? Okey. Lepas tu, mereka cakap lagi. Engkau ni Maryam, ayat 28 ya. Orang kampung dia kata, Maryam, engkau ni telah menconteng arang ke muka ibu kepada ayah dan bapa engkau. Mereka cakap, Maryam, ayah kau ni orang baik tau. Mak kau ni orang baik. Dia kata. Tapi apa yang kau dah buat ni? Okey, itu ayat 28. Kemudian, apa yang Maryam lakukan untuk pertahankan diri dia? Ayat nombor 29, Maryam, dia tak cakap. Dia diam je. Apa yang dia buat? Dia isyaratkan, dia tunjuklah. Dia tunjuk kepada orang kampung dia, bayi yang didukung tu. Maksudnya, Maryam, dia tunjuk kepada anak dia, Nabi Isa yang sedang didukung tu, dia tunjuk ke anak dia. Tapi Maryam dia tak cakap. Dia isyaratkan dengan jari dia. Dia tunjuk dekat anak dia tu. Lepas tu orang kampung dia tu pun cakaplah pada dia. Orang kampung tu cakap apa kepada dia? Orang kampung tu cakap, Orang kampung tu cakap pada dia, kenapa? Macam mana budak tu dia nak bercakap? Dia kan seorang masih bayi. Tetapi tuan-tuan, akhirnya Nabi Isa tu pun Nabi Isa tu pun bercakap. Walaupun masih lagi bayi. Nabi Isa pun mempertahankan ibunya. Lepas tu dia pun cakap. Dia kata apa? Ini Abdullah. Nabi Isa jawab. Yang paling penting tuan-tuan untuk ayat ini. Dia kata apa? Sesungguhnya aku ni hamba Allah. Dia kata, aku ni Abdullah. Aku ni hamba Allah. Kenapa kita nak tekankan ayat 30 ni? Kerana ia ada kaitan dengan tujuan bagi surah Maryam ni. Tuan-tuan, salah satu bayi yang bercakap ketika masih lagi menjadi bayi, masih lahir, baru lahir, kecil lagi, adalah Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Okey, kemudian setelah itu berlaku apa lagi? Setelah itu, Nabi Isa cakap lagi lah, ada banyak perkara. Dia cakap, aku ni akan dapat kitab, aku ni nanti jadi Nabi. Dia kata apa? Kat mana-mana aku berada, Allah akan bagi keberkatan kepada aku. Aku ni seorang yang aku seorang yang berbakti kepada kedua ibu bapaku. Lepas tu Nabi Isa cakap apa? Aku ni akan jadi seorang yang selamat. Masa waktu aku lahir, aku akan sejahtera waktu aku lahir, waktu aku mati, waktu aku akan dibangkitkan nanti, kata Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka selesailah cerita ringkas Maryam alaihi salam bersama dengan kisah anaknya. Okey. Jadi tuan-tuan kena ambil maklum, ambil perhatian bermula ayat 16 sampai 33 kisah Maryam ni.
Kerana ia memberikan kita satu maklumat yang sangat penting untuk mengatakan Maryam ni siapa, Nabi Isa ni siapa kepada kita. Okey. Para ulama, kejap ya. Setelah itu, para ulama menjadikan, membuat kesimpulan, maka surah Maryam ni dapat dibuat kesimpulan tujuan surah dia apa? Apa maksud surah dia? Okay. Para ulama mereka mengkaji nama surah tadi, lepas tu melihat ciri-ciri surah Maryam 98 ayat ni, maka dapat dirumuskan. Tujuan surah Maryam ini adalah untuk Allah memberitahu kepada kita bahawa Allah Ta'ala ini Maha Suci dari memiliki sebarang sekutu. Maknanya surah Maryam ni tujuannya Allah Ta'ala nak mengesakan dirinya. Allah Ta'ala nak mensucikan dirinya daripada sebarang pandangan, daripada sebarang kepercayaan yang kata Allah ni ada sekutunya. Allah itu memiliki isteri. Allah itu memiliki anak. Jadi tujuan surah ni adalah untuk membersihkan, membangkang, menjauhkan mana-mana kepercayaan yang kata Allah ni ada sekutu. Surah Maryam memberikan jawapan, tidak begitu. Kalau ada mana-mana yang kata Allah Ta'ala ni ada isteri, surah Maryam ini telah menolak dakwaan itu. Kalau ada mana-mana yang kata Allah ni memiliki anak, maka surah Maryam ini telah membangkang dakwaan itu. Kalau ada mana-mana yang mengatakan yang tidak layak bagi Allah, maka surah ini membangkang maklumat itu. Jadi itulah tujuan surah Maryam. Allah Ta'ala nak mensucikan diri dia. Sebab itu tadi kita baca, ketika, sebab apa? Sebab ada pihak, ada golongan dan ada agama, mereka mengatakan Maryam salah satu daripada 3 Tuhan. Agama apa tu? Iaitu orang Nasrani. Kan Nasrani berpegang kepada Trinity. Ada yang kata Trinity itu apa? Ada 3 Tuhan tu. Allah tu Tuhan, Maryam tu juga Tuhan, Nabi Isa tu juga Tuhan. Tapi dalam surah Maryam ni, Allah dah bagi tahu dah, Maryam dia bukan Tuhan. Allah yang memberikan, mengurniakan Maryam itu adalah anak. Sedangkan Maryam pun dia tak tahu. Betul tak? Maknanya Maryam tu sendiri asalnya tiada anak, Allah yang bagi. Jadi Maryam tak ada kuasa apa-apa pun. Okey. Kalau dia mulia pun, Allah yang memuliakan dia. Kalau dia suci, dapat gelaran dia watahharaki, dia suci, Allah yang memberikan kelebihan tu kepada dia. Bukan diri dia sendiri memiliki apa-apa keistimewaan, kemuliaan, kalau bukan kerana Allah. Kalau ada yang kata pula Nabi Isa tu adalah Tuhan, dekat ayat yang Maryam tunjuk anak dia tadi tu, lepas tu Nabi Isa jawab ketika dia bayi, dia kata, aku ni hamba Allah tau. Aku ni hamba Allah. Menunjukkan apa? Nabi Isa bukan Tuhan. Dia adalah hamba kepada Allah. Okey. Lepas tu, kisah, kalau nak dapatkan lagi, dalam surah Maryam ni, ada permulaan kisah Nabi Zakaria. Ayat 2 sampai ayat nombor 15 tu. Kita pun tahu kisah Nabi Zakaria, dia tak ada anak. Tapi disebabkan dia dapati Maryam ni Allah bagi karamah, dapat makan
dapat makanan Allah hantar dari langit, maka Nabi Zakaria doa, akhirnya dapat anak. Maknanya Nabi Zakaria pun dia dapat anak kerana Allah yang kurniakan hasil doa dia. Jadi kesimpulan dia, surah Maryam ini tujuannya Tuhan nak kata dialah satu-satunya yang menciptakan segala sesuatu. Dialah pengurnia. Dialah yang berkuasa. Siapa yang dapat pangkat Nabi, siapa yang boleh bercakap ketika bayi, siapa yang boleh dapat anak walaupun tanpa suami. Semua itu adalah Allah yang kurniakan. Bukan manusia itu yang ada kuasa. Jawapannya, semuanya Allah. Jadi kesimpulannya Allah Ta'ala ini Maha Esa. Allah Ta'ala ini tidak ada sebarang sekutu. Allah membenteras mana-mana yang mengatakan Allah Ta'ala ini ada isteri ataupun anak dan sebagainya. Okey, jelas tuan-tuan. Kesimpulan untuk surah Maryam. Okey. Untuk mengukuhkan lagi tujuan bagi surah Maryam ni, saya nak tunjukkan ciri-ciri ayat dalam surah Maryam ni telah memberikan kita isyarat kepada perbincangan surah Maryam ini apa. Okey, kita lihat ciri yang pertama. Kita lihat dulu contoh ayatnya. Okey. Dalam surah Maryam, ada 3 kali, ada 3 tempat Allah mengungkapkan, maknanya bunyi ayat dia tu ungkapannya Allah Ta'ala nak kata dia tidak ada anak, dia tidak ada sekutu. Okey, tuan-tuan, kenapa nak perlu nafikan Allah ni ada anak? Sebab tuan-tuan, kalau Allah ni dia ada anak, menunjukkan Tuhan ini dia ada Tuhan ini dia lemah lah. Sebab dia perlukan anak. Lepas tu kalau Tuhan ni kalau Tuhan memiliki anak, maknanya anak dia tu pun akan ada DNA Tuhan lah. Ada kuasa Tuhan lah. Sebab dia anak kepada Tuhan. So dia adalah kuasa Tuhan. Jadi Allah Ta'ala nak membersihkan fahaman-fahaman seperti itu, maka Allah datangkanlah surah Maryam. Kenapa dengan Maryam? Surah Maryam. Sebab ada agama yang melampaui batas dalam menisbahkan Maryam dan Nabi Allah Isa. Jadi dalam surah Maryam ni ada 3 tempat Tuhan membuat penafian. Dia tak ada anak, dia tiada sekutu. Ada 3 tempat. Nak tahu 3 tempat itu di mana? Okey. Kalau kita buka dekat ayat nombor 30, okey, ayat 35 dan ayat 92. Tuan-tuan kena catat ni. Ayat 30, ayat 35, ayat 92. Allah membuat penafian dalam surah Maryam ni untuk mengatakan ia tidak memiliki sekutu dan anak. Okey, tengok contoh ayat 35 . Saya sebutkan ayat 35, saya bacakan ayatnya dan terjemahannya. Allah Ta'ala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana lillahi ayyattakhidha min waladin subhanahu. Allah Ta'ala kata apa? Tidaklah layak, tidaklah patut bagi Allah mempunyai anak. Tengok, Tuhan dah cakap pada ayat 35. Tak patut dan tak layak pun Allah nak mempunyai anak. Lepas tu Tuhan kata apa? Subhanah. Maha suci dia daripada memiliki anak. Memiliki sifat kekurangan dan sebagainya. Okey, dah jelas. Ayat 35. Lepas tu kita baca lagi contoh satu lagi ayat. Ambil ayat 92. Allah Ta'ala kata apa? وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا. Allah mengatakan tidaklah layak bagi Allah Ar-Rahman itu, yang Maha Pemurah itu,
mempunyai seorang anak. Mempunyai anak. Tidak layak, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Untuk mengukuhkan lagi objektif tujuan surah Maryam ni, kita sebutkan beberapa ciri keunikan surah Maryam ini, ayat-ayat yang ada di dalamnya. Okey. Kita kena take note ni. Surah Maryam adalah surah yang paling banyak menyebut nama dan sifat Allah Ar-Rahman. Okay. Nama Ar-Rahman ada banyak dalam Quran, 50 lebih. Tetapi Allah Ta'ala nak menyebutkan berulang-ulang kali dalam surah Maryam ini, Allah tu Rahman, 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 Rahman. Ada 16 kali. Surah yang paling banyak menyebut nama Allah Ar-Rahman. Kenapa Allah memilih menyebut namanya Ar-Rahman, sifatnya Rahman, yang maha pemurah itu, berulang-ulang kali dalam surah Maryam? Mesti ada sebab. Ada berkaitan tak dengan nama surah Maryam? Ada berkaitan tak dengan mengurniakan anak Nabi Isa? Ada berkaitan tak dengan tujuan surah? Sudah pasti ada berkaitan. Ar-Rahman tu maksudnya Allah yang maha pemurah. Allah yang memberikan sesuatu. Rahmatnya yang terlalu luas. Jadi, nama Allah Ar-Rahman banyak diulang. Sebenarnya Tuhan nak menyebutkan tentang keagungan dirinya. Maryam boleh dapat anak tanpa suami. Itu menandakan rahmat Allah pada dia. Nabi Allah Isa itu tanda rahmat Allah kepada manusia. Nabi Zakaria, dia boleh dapat anak dalam surah Maryam. Itu tandanya rahmat Allah kepada dia. Maknanya nak kata, apa yang berlaku kepada manusia itu, yang istimewanya kepada manusia itu, seperti Nabi Zakaria ke, Nabi Yahya ke, Maryam ke, Nabi Isa itu semua disebabkan rahmat Allah. Sebab tu Allah ulang banyak kali, 16 kali namanya Ar-Rahman. Nak tahu 16 kali tu pada ayat nombor berapa? Maaf Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan. Gerak Ustaz. Ustaz tak gerakkan slide. Apa dia, Kak? Slide show Ustaz ni tak gerak. Dia Slide. tak bergerak, Sadna. Oh, pasal apa dia tak bergerak? Okey, Sad. Dia komputer ni laptop ni jap. Okey. 16 kali ni, tuan-tuan dan puan-puan, rahimani wa rahimakumullah. Sekejap saya tunjukkan okey, nampak tak? Kat slide nampak apa, Kak? Dia lagi Ustaz, dia tak gerak. Dia tunjuk banyak-banyaknya slide ni sekarang. Banyak-banyak tunjuk slide. Dia tunjuk slide daripada slide 545. Dia tunjuk 545, 552, dia tunjuk macam tu. Dia tak ada satu-satu slide. Okey, kejap dah. Kejap ya. Okey, sekarang nampak slide apa? Masih sama Ustaz, tak bergerak. Tak bergerak, mana ni hang lah. Saya punya ni hang. Laptop saya ni dia tadi hang lah. Ustaz, hari tadi lagi dia hang. Ya. Saya tutup dulu. Sekejap ya. Okey, kejap. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kejap. Tak nampak apa-apa ke? Tak nampak apa sekarang. Hitam je. Kejap. Dia hang ni. Alright, sekejap. Allahu Akbar. Okey, tak apalah. Nanti saya bagi slide tu kemudian. Tapi kena catat je lah. Boleh Boleh Ustaz.
Sebab waktu berjalan saya sekejap ya, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan. Kita menggunakan 3 saluran ya di aplikasi Zoom, juga melalui FB page Malaysian Tadabbur Academy. Jadi ada yang ikut yang ikut melalui aplikasi Zoom, kita ada kongsikan nota. Okey, sekejap. Memang tak nampak apa-apa ke? Tak nampak Ya, Ustaz? tak ada apa-apa Ustaz. Okey, tak apalah. Kalau tak nampak tu nanti tengok kemudianlah. Saya beri nota kemudian nanti. Okey. Dia dah ganggu perjalanan kelas ni sebenarnya. Sebab waktu berjalan. Kejap ya. Qadarullah. Okey. Kejap. Okey. Jadi tuan-tuan puan-puan, rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah pun mengetahui tujuan bagi surah Maryam ni. Okey. Jadi ingat mudah je. Surah Maryam tersucikan dirinya daripada memiliki sebarang sekutu. Jadi ada beberapa ciri dalam ayat surah Maryam itu yang menunjukkan Allah Ta'ala itu tidak memiliki anak, tidak memiliki isteri, seperti yang telah pun kita kemukakan. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan, rahimani wa rahimakumullah, kita akan teruskan lagi perbincangan kita untuk surah yang berikutnya. Jadi moga-moga dalam tempoh lebih kurang 40 minit ini, tuan-tuan dan puan telah pun jelas ya penamaan bagi surah Maryam, kenapa surah itu dinamakan Maryam, kenapa diambil surah itu dengan nama Maryam. Kemudian kita juga telah mengetahui tujuan bagi surah Maryam. InsyaAllah, semoga kita akan dapat bertemu sekali lagi dalam sesi yang berikutnya, iaitu kita akan bincangkan pula surah Toha. Ya, surah Toha kita jumpa jam 10 suku atau 10.30 insya-Allah. Kita bincangkan surah Toha insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan, kita uh, doakan semoga Allah mengurniakan kita rahmatnya seperti mana Allah mengurniakan rahmat kepada Maryam alaiha salatu wassalam. Kita tangguhkan pengisian kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka